Mayat berbungkus plastik ditemui di tepi lebuh raya bertingkat Rawang ke Serendah, Selangor petang tadi. Kejadian disedari oleh seorang lelaki yang sedang berjoging melalui lebuh raya berkenaan kira-kira jam 2 petang. Curiga dengan bungkusan berkenaan, saksi menghubungi polis. Pasukan Forensik Selangor dan pasukan khas anjing pengesan K9 dikejarkan ke lokasi kejadian. Pemeriksaan awal mendapati keadaan mayat sudah mula mereput dan dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat. Beliau tengok ke arah belakang dan didapati seperti nampak bayangan orang sedang bersila dekat bahagian belakang van dia. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Sekarang FJ berada di Bandaraya Kuala Lumpur dan sekarang ni FJ dalam perjalanan untuk menuju ke bypass Rawang lah. Bypass Rawang ni antara yang dikatakan jambat ataupun jalan yang tertinggi lah dekat Malaysia ni, yang dikatakan setinggi 14 tingkat. Dan semasa jalan tersebut dibina, selepas siap dibina, ada yang menyatakan bahawa jalan tersebut mempunyai misteri-misteri gangguan lah serba sedikit di jalan tersebut. Dikatakan kisah yang glamour tu, dikatakan kereta menjadi berat lah. Tapi FJ tak pasti, kita kena tengok. Sebab ada yang kata, memang ramai orang yang kata jalan tu tak ada apa-apa pun sebab jalan tu terang benderang. Cumanya ada sikit je orang yang menyatakan bahawa mereka mengalami gangguan lah di jalan tersebut. Jalan tersebut dia rentas hutan bawah dia, kalau tak silap hutan simpan kot. Dia merentas hutan melalui jalan tersebut. Dia buatkan jabatan yang tinggi lah untuk melepasi hutan tersebut untuk menuju ke Rawang kalau tak silap. Jadi sekarang ni tak apa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke arah jalan tersebut. Okey. Okey, baik, kami sekarang dalam perjalanan menuju ke Rawang bypass. Okey, antara inilah jalan yang tertinggi lah kat Malaysia ni, yang dikatakan setinggi bangunan 14 tingkat. Bagi AJ sendiri, kalau dah jalan tu setinggi 14 tingkat memang tinggi semua. Kalau jatuh tu memang menyebabkan ni lah, total loss lah kata kan. Cumanya kat jalan ni ada sesetengah juga cerita yang menyatakan bahawa jalan ni seram lah, jalan ni terdapat gangguan lah. Jadi sebagai orang yang mengkaji cerita seram dekat jalan-jalan ni, FJ dengan sukacitanya kami dalam perjalanan menuju ke arah Rawang bypass untuk melihat sendiri keadaan jalan tersebut, sama ada ianya seperti yang diceritakan oleh orang ataupun ianya di sebaliknya. Jadi nak mengetahui dengan lebih lanjut, kita kena terjah dulu lah jalan ni, baru kita buat rumusan. Seperti yang korang nampak kat depan ni, masih banyak lagi kenderaan yang melalui. AJ pun tak pasti jalan dia macam mana, highway dia macam mana kan. Ni pertama kali lalu, so kita jalan lah. Tengok dekat hadapan kereta ni banyak kenderaan lagi. Sekarang pun dah jam menunjukkan pukul 1.47 tengah malam. Maksudnya kami bukan pergi pukul 12. Ni dah betul-betul malam dah ni. Ingatkan dah tak banyak kenderaan, tapi apa yang AJ dapati sekarang, banyak lagi kenderaan yang menggunakan jalan ni. So kita terjah dulu. Okey, 500 meter ambil belah kanan. Okey, ambil belah kanan dan dikatakan ini akan memasuki jalan ni Rawang bypass. Jalan dia tak panjang, lebih kurang 7 ke 9 km saja satu arah. So kalau pergi balik mungkin dalam 18 km ataupun 20 km lah. Okey, ni dah dia dikatakan Rawang bypass. Okey, dia dah start dah. So jalan ni permulaan dia adalah terang. Dan kalau korang tengok dalam video ni, kabut siapa? Okey, dia dah mula mendaki kereta FJ ni mula mendaki. So okey, mendaki ni memang kita akan rasa berat sikit lah kenderaan, tapi tak adalah berat sangat. Dia rasa biasa-biasa
biasa je. Sebab dia punya pendakian tu landai. Dia bukan naik mengejut tajam dia punya apa, pendakian tu. Pendakian dia agak landai. Dan jalan ini ada lampu jalan lah. Dan banyak lagi kenderaan yang berada di hadapan FJ ni. So FJ bawa dalam kelajuan 70 km saja. Inilah jalan dia. Okay. FJ sebenarnya adalah seorang manusia yang gayat. So kalau tinggi-tinggi sangat, kalau tengok bawah jadi pening kepala lah. So harap tak nampak lah belah bawah tu macam mana kan. Sebenarnya kalau ada tempat nak berhenti ke, dia ada tempat berhenti yang AJ ingat AJ nak berhenti kat atas ni. Sebab AJ tengok ada orang ambil gambar dekat atas ni lah, jalan Rawang bypass ni. Dia ambil gambar daripada atas. So barulah nampak akan ketinggian dia. Tapi kalau korang tengok dalam kamera ni, dalam video ni, kita sendiri pun tak rasa jalan ni tinggi. Kita rasa macam jalan ni jalan biasa je. Tapi belah bawah ni pokok lah. Okay, pokok tinggi. Nampak bandar belah bawah. So terang benderang. Jadi kisah kejadian yang diceritakan daripada orang yang share lah, yang menyatakan ada kisah seram tu. Dia kata dia daripada arah Batang Kali kot. Dia hantar barang, kemudian dia nak menuju pulang semula ke arah Kuala Lumpur. Jadi telah melalui jalan ini lah. Dan ketika dia melalui jalan ini, dia naik van. Okay? Van yang tak tahu van angkat barang lah kot. Dan tiba-tiba dikatakan waktu tu dia seorang sahaja. Dia seorang ke dia dua orang? Dia seorang saja. Lepas tu dikatakan van dia menjadi berat lah. Daripada 100 km turun sampai 60 km, dia rasakan van dia berat. Dan apabila berlaku kejadian tersebut, beliau tengok ke arah belakang dan didapati seperti nampak bayangan orang sedang bersila dekat bahagian belakang van dia. Dan kemudian tiba-tiba ada kereta, satu kereta daripada arah belakang, high beam dia daripada arah belakang, kemudian berjalan di sebelah dia. Dan dikatakan yang dalam kereta tu pasangan suami isteri dan ada anak dekat belakang dia. Dan apabila mereka bersebelahan, mereka buka tingkap dan bercakap lah untuk keluar daripada jalan ini bersama-sama. Okay. Waktu dia bercakap tu, anak dia yang duduk belakang tu menangis sebab mungkin nampak sesuatu dalam van tersebut. So itu cerita yang disampaikan daripada kisah tu. Kemudian ada kisah yang kedua, ialah kisah lebih kurang sama juga, penunggang motosikal yang menyatakan bahawa motosikal beliau menjadi berat di jalan ini. Dan apabila beliau toleh ke belakang, nampak seperti ada serigala bermata merah yang sedang duduk di belakang bahagian motor dia lah. Kemudian beliau mendengar sedikit bisikan yang menyatakan pada kejadian tersebut beliau membaca ayat kursi. Dan dikatakan ketika dia baca ayat kursi tu, dia dengar bisikan bahawa benda tu kata bacaan dia salah lah. Jadi kedua-dua kejadian ni dia punya gangguan tu seperti sama, iaitu kenderaan menjadi berat. Kenderaan menjadi berat ketika melalui jalan ini. Dan sekarang ni AJ dapati susah juga nak kata kan. Sebab kalau korang tengok ni jalan menuruni bukit ni. Okay, sekarang ni jalan menuruni bukit. Berkemungkinan kenderaan menjadi berat adalah disebabkan bukit. Sebab yang tu dia van lama, van angkat barang. Jadi kalau naik bukit dengan van lama dengan angkat barang, mungkin van akan jadi berat. Dari sudut logiknya, dari sudut pandangan tu AJ tak pasti. Yang dia nampak seperti macam ada penampakan lah, ada entiti duduk di bahagian belakang tu. AJ kurang pasti. Tapi kalau dari sudut kereta kenderaan menjadi berat ni, AJ rasa macam dia ada bukit tadi, jadi mungkin jadi berat lah. So kalau korang tengok dalam video pun, jalan ni terang benderang lah. Ni depan FJ ni ada wari motor tadi melintas. Jadi ni motor seorang-seorang. Dah pukul 2 tengah pagi. So tak ada apa-apa yang pelik lah.
So sekarang ni kita nak patah balik. Kita akan patah balik sekali lagi. Kita akan lalu Rawang bypass ni menuju semula ke Kuala Lumpur. Kita tengok keadaan dia. In 600 meters, keep left at the fork. Aku pening kepala ni nak cerita. Kepala ngantuk. Nak cerita jadi apa? Ada benda tak? Tak ada. Tak ada. Orang berhenti kat ni. Tak ada juga orang berhenti. Tapi aku macam rasa nak berhenti tu macam bahaya dah pula. Tak bahaya. Aku tak tahu apa tanya. Aku tengok ada orang berhenti. Dia berhenti Tapi kan? ish, kereta tergagah agak laju-laju. Motor-motor berhenti. Sebat dari belakang. Orang tak perasan. Tapi tak. Kalau logik aku lah. Logik kita mesti firstly kita pergi kepada logik lah. Jalan memang jalan berbukit. Aku tengok tadi dia punya turun macam curam juga ah. So kalau kenderaan dia jadi berat, maybe sebab bukit kan. Kalau jalan tu memang mendatar biasa je, In tiba-tiba 500 meters, gangguan dia jadi berat. Logik lah. Tapi pattern dia macam nampak pula. Dia orang nampak penampakan dia. Penampakan tu tak pasti lah. Whether dia orang ni Penat ke? maybe penat. Sometimes penat. Sometimes dia ni takut macam orang yang bukannya orang yang normal biasa ni. turn left, Dia tak boleh nampak. Kadang-kadang dia orang ni turn macam right. yelah, kadang-kadang kelebihan dia masing-masing lah kan. Mungkin dia orang boleh nampak ke apa ke. Dia jalan ni tu boleh. Turn right, then turn right. Okay, sekarang kita pusing balik jalan menuju ke Rawang bypass ni. Cumanya kenderaan berat ni, kalau nak cerita lah, AJ mungkin pernah mengalami gangguan tu. Aku pernah cerita ke orang. Aku naik motor masa tak pernah kot. Lagi aku cerita dekat atas. Okay, kita patah balik semula menuju ke Rawang bypass, menuju ke Kuala Lumpur. So dekat sini jalan memang agak gelap. Kita tak nafikan lah. Kalau jalan seorang-seorang naik motor kat sini macam creepy sikit masa awal-awal nak masuk. Tapi bila dah masuk Rawang bypass tu memang dia berlampu jalan lah, bukannya jalan yang gelap. Jadi tak pasti sama ada masa awal-awal dulu jalan ni tak ada lampu jalan ke apa ke. In Tapi 500 kalau meters, keadaan jalan ni tidak berlampu jalan, memang agak creepy lah, agak creepy. left onto the Okey, baik, sekarang ni kami daripada arah Rawang akan masuk semula ke bypass Rawang dan menuju ke arah Kuala Lumpur. Okey, Rawang kot ni. AJ pun tak pasti kalau tersilap tempat. Minta maaf pasal AJ pun bukan orang KL. Kadang-kadang tersilap sebut. AJ pun tak pasti daripada mana. Tapi AJ ingat kita mula daripada Rawang lah ni. Akan masuk ke bypass Rawang. So tadi banyak kenderaan. Sekarang dah pukul 2 minit. MJ patah balik untuk menuju ke Kuala Lumpur. Dan daripada sini nak menuju ke Kuala Lumpur, MJ tengok tak berapa banyak sangat kenderaan. Tapi daripada arah Kuala Lumpur menuju ke Rawang, memang banyaklah kenderaan tadi. Okay, ni sekarang ni kita saja, satu kenderaan saja yang ada kat sini yang menuju ke arah Kuala Lumpur. Okay, kita akan mulai lalu jalan ni. Pelan-pelan je, MJ bawa 60 km sejam sebab MJ nak merasai. Okey, sekarang ni kita sedang menaiki bukit Kita sedang menaiki bukit nak masuk ke arah Jejambat tu, jalan Rawang bypass tu. Dan kalau dikatakan berat dekat sini, berkemungkinan besar memang akan, kereta akan menjadi berat lah pasal ni naik bukit. Okey, nampak depan tu dia naik bukit. Okey, dia naik bukit. So logiknya mungkin yang berat tu sebabkan bukit lah. Penampakan not sure lah kan. Sometimes bila orang dia jadi takut, dia berada dalam keadaan takut, dia tiba-tiba mungkin dia rasa kereta dia jadi berat, dalam otak dia akan fikir macam-macam lah. Benda ni bukan kata kat orang, FJ sendiri pun. Kalau dia rasa macam pelik tiba-tiba, FJ akan dalam kepala otak tu terimbas image-image yang menakutkan dalam kepala lah. Seperti dalam filem ke apa kan. Itu normal, orang normal, benda normal, keadaan normal. Boleh jadi apabila beliau dalam keadaan takut macam tu dan beliau telah terimajinasi lah
benda yang pelik-pelik yang ada dekat dalam kereta dia. Okay, sekarang ni jadi berkabus. Tadi tak berkabus So sekarang tiba-tiba jalan ni berkabus. Dan tiba-tiba jalan ni macam tak ada orang. Tadi banyak kereta. So kita jalan Kalau nak takut pun tak pasti lah kan, pasal jalan ni berlampu. Kalau jalan ni tak berlampu, ya je rasa jalan ni agak menakutkan dan creepy lah. Tapi jalan ni berlampu, kita tak payah takut lah. Okay. Ni naik bukit ni. So kenderaan yang AJ bawa ni memang jadi berat, tak bohong. Tapi tak adalah sampai mengaum enjin kan, tapi memang berat lah. AJ dapat rasa kereta ni jadi berat dan slow. Sebab bukit ni tinggi. Memang berat lah. Takut orang yang cerita tu dia salah anggap. Bukan dia tak nak membenarkan, tapi kita kena cari logik You dulu will lah. arrive at your destination. Tapi ni macam mana tempat lepak ni? Belah kiri dia cerita tempat lepak. Ya. Tak? Kan? Jalan tak siap. Uish, dia jalan ke mana? Kan? Itu ke alam lain. Ni memang berat ni Haji bukan kata ada gangguan ke apa. Memang tengah naik bukit ni kereta jadi berat. You have arrived. Baik. Okay, ni tengah-tengah dia. Kita dah start di atas ni. Ada ke tempat nak berhenti je? Aku macam nak berhenti je, ambil gambar apa. Tadi nampak je cantik tak? Macam mana orang berhenti ni? Ha? Macam mana orang berhenti ni? Berhenti je lah. Berhenti tepi kan? Tepi jalan ni. Tapi bahaya ke lah? Tak ada siapa. Aku takut apa kereta laju, motor laju. Hang ada tengok orang ambil gambar? Aku dah tengok ada. Dia pergi dua kereta lah. So convenient sikit dua kereta kan. Aku pula gayat. Tinggi-tinggi tengok. Tinggi juga kau tu. Dia tempat belah tingkat tu lah. Diorang ambil gambar situ. Diorang berhenti di belah sana. Diorang punya jalan tu. Lepas ambil gambar belah sana. Tengok. Malam lah diorang ambil. Belah tu. Belah ni Nampak gambar cantik. Tak ada apa lah. Balik lah. Korang boleh lalu lah. Kalau korang nak lalu, korang lalu je lah. Baca bismillah, baca doa naik kenderaan. Itu lalu je lah. Ni AJ bawa slow pasal AJ nak buat video. Kalau AJ bawa laju ni kejar sampai 10 minit je lah. 10 minit macam tu. Apa berhenti? Sebab kita berhenti. Ambil gambar. Dia diganggu. Ambil gambar. Ya. Sini. Kau ambil gambar. Lawa kan. Kau cakap awak ambil gambar. Ambil gambar rawang. Kucing. Okey, habis lah kot. Dah habis lah, nak turun dah ni. Yang ni menuju turun. Kita akan menuju ke Kuala Lumpur. Nanti je buat video penutup. Lagi tutup je ada depan. Okey, baik. Sekarang ni dah jam 12.11 minit. Macam korang nampak kat FJ punya ni, kereta ni. So memang dah tengah malam dah. Okey, sekarang ni FJ tengah on the way pergi kat tempat belajar member. Member telah dirasuk daripada malam tadi. Tak tahu daripada pukul berapa. So dia punya pengarah dia suruh FJ pergi ambil dia sekarang. So sekarang dah pukul 12.11 minit malam. So FJ sekarang ni on the way ke Ipoh lah. Dan sekarang ni malam Jumaat lah. Selalu benda ni main datang malam Jumaat lah. Okay, bismillah. Harap dipermudahkan lah urusan malam ni.
InsyaAllah.